wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okey. Hari ini kita masuk kepada unit 13. Okey. Jadi di sini cikgu masukkan video panduan untuk membuat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 ya. Okey. Kita lihat kepada tema 5, negaraku tercinta, budaya kita. Okey, aktiviti yang pertama ialah sampaikan maklumat. Pakaian tradisi kaum Cina. Okey, awak dapat lihat ada gambar di sini. Okey, gambar seorang budak perempuan sedang memakai pakaian yang dipanggil Cheongsam. Okey, apa ciri-ciri pakaian Cheongsam? Okey, di sini cikgu telah penggariskan dan tunjukkan dengan anak panah ni ya. Pertama, Cheongsam berkola tinggi. Okey, awak dapat lihat di sini ya. Yang kedua, Cheongsam berbutang di bahagian bahu. Okey, yang di sini. Kemudian Cheongsam ada belahan. Okey, yang ini yang pertama tadi, berkuala tinggi. Kemudian yang seterusnya, dia ada okey, yang seterusnya dia ada butang. Okey, di bahagian bahu. Kemudian terdapat belahan di kiri dan kanan kain. Kemudian ciri yang keempat, Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan juga kain satin. Dan akhir sekali, Cheongsam selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang diberikan, kita diminta menyampaikan kembali maklumat tersebut dalam bentuk perenggan. Okey. Baik, awak kena tulis mulalah jawapan dalam petikan tempat kosong yang disediakan di bawah. Okey, contoh di sini, rakan-rakan, Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam, okey, kita masukkan balik. Yang pertama, Cheongsam berkuala tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Ada belahan di kiri dan di kanan kain. Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan satin. Cheongsam selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Okey, jadi awak masukkan, tulis semula maklumat daripada di atas dan dalam bentuk petikan seperti ini. Okey, itu muka surat yang pertama. Okey, baik, kita beralih kepada muka surat yang kedua, ya, aktiviti 2, iaitu memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Okey. Jadi awak boleh rujuk video yang kedua yang cikgu kongsikan untuk tajuk penganan Kak Doli. Okey, tapi dalam latihan ini, okey, aktivitinya berbeza, bukan buat penganan tetapi aktivitinya ialah membuat nasi lemak. Okey, jadi kita kena pilih perkataan yang sesuai. Okey, berdasarkan aktiviti dalam gambar. Okey, yang pertama, Makcik Leha bagi dua pilihan, memerah atau mengupas kelapa. Jadi cikgu dah bulatkan dekat sini ya, untuk mendapatkan santan nak buat nasi lemak, jadi mestilah memerah kelapa. Kalau kupas tu maksudnya kita nak buang kulit dia, baru nak ambil isi dia. Itu baru mengupas kelapa ya. Contohnya kita nak makan buah buah durian. Tak boleh nak makan buah durian begitu saja. Kita kena kupas buah durian, barulah kita dapat ambil isinya. Begitu juga dengan kelapa ni. Kita kena kupas, ambil isinya, barulah boleh kita perah untuk dia menghasilkan santan ya. Okey, yang kedua, Makcik Leha membasuh beras atau nasi. Jadi mestilah jawapannya beras ya, sebab nasi ialah hasil daripada beras yang sudah pun dimasak, barulah bertukar menjadi nasi. Tak boleh nak basuh nasi. Jadi membasuh beras. Okey, yang kelima, seterusnya. Apa yang Makcik Leha buat? Makcik Leha memasak, diberi pilihan gulai ataupun sambal ikan bilis. Jadi selalunya kalau kita makan nasi lemak, sudah pastilah berlaukkan sambal ikan bilis. Jadi tuliskan perkataan sambal di tempat kosong. Seterusnya, Mak Leha merebus atau mengukus telur. Kita nampak kat sini air yang mendidih. Kemudian Mak Leha masukkan telur ke dalam air yang mendidih. Maka kaedah itu dinamakan merebus ya, kaedah merebus. Okey, seterusnya muka surat 3. Okey, apa yang Mak Leha buat di sini? Okey, Mak Leha memasukkan
santan ataupun air kelapa ke dalam periuk. Jadi Mak Leha memerah apa tadi? Memerah kelapa untuk dapatkan santan. Jadi mestilah masukkan santan, kelapa. Takkanlah kita nak masak nasi pakai air kelapa kan? Memasukkan santan kelapa ke dalam periuk. Kemudian apa yang Mak Leha buat? Mak Leha menanak ataupun menjerang nasi lemak. Jadi jawapannya ialah menanak nasi lemak. Menjerang ni untuk memasak air. Kalau kita masak air dalam cerik ataupun periuk kita letak atas api, itu ya menjerang air. Tapi kalau untuk nasi, ya perkataan yang lebih tepat ialah menanak nasi. Okey. Okey, nombor 7. Apa yang Mak Leha ni buat? Yang ni dia suruh kita buat ayat sendiri. Kita tahu dalam nasi lemak mestilah selalunya dimasukkan timun. Jadi apakah ayat yang sesuai yang kita bina berdasarkan gambar 7? Okey, Mak Leha menghiris timun. Ya, Mak Leha menghiris timun. Ya, awak nak buat perkataan memotong pun boleh. Ya, tapi lebih sesuai kalau kita gunakan perkataan menghiris iaitu memotong nipis. Dan akhir sekali, apa yang Mak Leha buat ialah Makcik Leha membungkus nasi lemak dengan daun pisang. Makcik Leha membungkus nasi lemak dengan daun pisang. Jadi itulah contoh jawapan untuk aktiviti 2 ya. Jadi awak boleh rujuk video cikgu ni ya untuk menyiapkan latihan aktiviti di dalam buku aktiviti. Okey, kita lihat yang seterusnya iaitu aktiviti 3 iaitu mengenal pasti ejaan. Okey, tulis ejaan yang betul bagi perkataan yang bergaris. Jadi cikgu dah tunjukkan, dah buat siap-siap kat sini ya. Okey, petikan yang pertama berkaitan dengan alat sompoton. Okey, alat sompoton terkenal di Sabah. Sompoton ialah, cuba besarkan sikit. Okey, sompoton ialah alat muzik tiopan. Jadi tiopan ni salah ejaannya. Ya, sepatutnya ejaan yang betul ialah tiupan. T-I-T-U-P-U-A-N-An. Tiupan. Labu yang kereng digunakan untuk membuat sompoton. Kereng. Dibuat ejaan kereng. Sebenarnya ejaan kering ialah K-I-K-R-I-N-G ring. Kering. Okey, ada 8 batang buluh kecil pada sompoton. Ejaan kecil tu salah. Yang betulnya ialah K-I-K-C-I-L, cil, kecil. Dan akhir sekali buluh itu dilekatkan dengan gam. Ejaan gam di sini bukan bahasa Melayu ya. Dalam bahasa Melayu kita eja gam ialah G-A-M, gam. Okey. Baik, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua tentang sapek. Okey. Sapek terkenal di Sarawak. Alat muzik ini bertali seperti gitar. Jelas nampak kat sini. Gitar tu salah eja. Ya. Sepatutnya tak ada pun huruf U kat situ, tak perlu. Ya. Jadi kita potong dan kita tulis ejaan yang sebenar ialah G-I-G-T-A-R, tar, gitar. Okey, seterusnya. Badannya dibuat daripada kayu. Bentuknya bujur dan panjang. Jadi ada 2 perkataan yang telah digariskan mengandungi kesalahan ejaan. Pertama ialah bujur. Ya. Ejaan bujur yang betul ialah B-U-B-J-U-R. Jur. Bujur. Dan ejaan panjang di sini dia tertinggal satu ya. Satu huruf. Ini tadi ini yang salah. Okey, dan ini dia tertinggal. Ada tertinggal satu huruf iaitu huruf G, iaitu ejaannya P-A-N, pan, J-A-N, jijang, panjang. Okey, ada ukiran pada badannya. Okey, perkataan yang salah ejaan ini ialah huruf I. Ini sepatutnya ialah huruf I, ukiran. Dan akhir sekali, sampai dimainkan semasa tarian ngajatnya. Ejaan semasa secara bakunya ialah semasa. S-I-S-A, M-M-A-S-I-S-A. Semasa. Okay, jadi awak tuliskan saja di ruangan kosong itu ejaan yang betul. Okey, kita beralih kepada latihan aktiviti 3B. Ya, masih lagi membetulkan ejaan. Okey, di sini awak diminta mengenal pasti ejaan, kemudian salin semula cerita di bawah dengan ejaan yang betul. Okey, contoh dekat sini. Okey, Jagu melihat persembahan tarian singa. Tidak ada kesalahan. 2 orang pemuda memakai pakaian seperti. Sebenarnya dia buat seporti. Ya. Tapi kita betulkan, awak gariskan, awak pangkah dekat O dan awak tuliskan ejaan yang betulnya ialah huruf I. Seperti. Ya. 2 orang pemuda memakai pakaian seperti singa.
Seorang di hadapan dan seorang lagi di belakang. Okay, tidak ada kesalahan. Okay, seterusnya, kaki mereka asalnya ialah seulah-ulah menjadi kaki singa. Ya, kaki mereka seulah-ulah menjadi kaki singa. Jadi sepatutnya seolah-olah. U tu cikgu dah pangkah dan awak tukarkan dia menjadi huruf O. Okey, kesalahan kedua yang telah kita kenal pasti. Okey, kita tengok yang ketiga. Mereka menari mengikut rintak muzik. Ya, ejaan rintak itu salah, sepatutnya rentak. R-E-N, T-A-K, tak, rentak. Jadi awak potong huruf I dan tuliskan huruf E di atasnya. Okey, seterusnya, Jagu kagum melihat mereka. Kagum di sini salah ejaannya. Okey, sepatutnya bukan huruf O tetapi huruf U iaitu berbunyi kagum. Ya, kagum. K-A-K-G-U-M, gum. Kagum. Melihat mereka melompat dan berguleng. Ya, ejaan di situ disalah. Ya, iaitu eja melompat yang betul ialah M-E, L-O, M-lom, P-A-T, pat, melompat dan berguling. Ya, bukan leng. L-I-N-G, ling, berguling. Dan ayat terakhir, Jagu terhibur melihat persembahan tersebut. Tidak ada kesalahan. Jadi, ada berapa kesalahan yang kita kena pasti? Ya, ada 6 kesalahan iaitu seperti, yang kedua, seolah-olah, yang ketiga, rentak, yang keempat, kagum, yang kelima, melompat dan yang keenam, berguling. Jadi, selepas awak dah gariskan, awak dah betulkan, awak kena salin semula cerita ini di ruangan kosong ni, seperti yang cikgu tunjukkan ini, dengan menulis ejaan yang betul. Macam contoh yang pertama, cikgu highlightkan ya. Iaitu perkataan seperti. Jadi awak nampak perkataan seperti ni. Jadi awak kena tuliskan jawapan yang betul. Bukan seperti. Kemudian yang kedua, seolah-olah. Ya. Pastikan bila awak menulis, awak tulis semula dia dengan ejaan yang betul. Kemudian yang ketiga tadi, rentak, cikgu dah pun betulkan dekat sini ya. Bukan rintak tetapi rentak. Kemudian perkataan kagum juga, pastikan ejaannya ialah K-A-K-G-U-M, gum, kagum. Kemudian yang kelima, pastikan ejaan melompat itu adalah L-O-M, bukan L-U-M seperti asal, dan akhir sekali ialah berguling. Ya, jadi ada 6 perkataan ya, yang mana kita perlu tulis semula dengan ejaan yang betul. Okey, dan akhir sekali ialah aktiviti 4, iaitu kita masuk kepada aspek tata bahasa. Ya, aspek tata bahasa pada minggu ini ialah imbuhan akhiran. Okey, jadi awak boleh tengok video yang cikgu kongsikan untuk tahun 1. Okey, untuk hari ini kita belajar 3 jenis imbuhan akhiran, iaitu an, kan dan juga i. Okey. Jadi di sini apa yang perlu awak buat ialah awak kena pilih perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran yang betul dan bersesuaian dalam ayat. Kemudian tulis semula ayat dengan jawapan yang dibulatkan. Okey, contohnya, Gasin menjadi mainan Azri ataupun mainkan Azri. Jadi yang tepat ialah mainan Azri. Jadi nanti awak tulislah semula. Gasing menjadi mainan Azri. Okey, jangan lupa letak tanda noktah selepas di akhir ayat ya. Yang kedua, sebelum hari gawai rumah kami hiasan atau hiaskan. Hari gawai ni ialah perayaan kan bagi suku kaum di Sarawak. Okey, jadi ayatnya jawapannya ialah hiaskan. Maksudnya kita decorate rumah kita, kita hias rumah kita cantik-cantik kan. Jadi sebelum hari gawai rumah kami hiaskan. Jadi nanti tulis semula seperti contoh di bawah. Okey, yang ketiga, sekeping lukisan atau lukiskan batik tergantung pada dinding. Kalau lukiskan ni perbuatan, contohnya lukiskan gambar Arnab, kan? Tapi kalau hasil seni yang telah pun siap, kita panggil
lukisan. Jadi jawapannya ialah sekeping lukisan batik tergantung pada dinding. Itu dia, ya. Okey. Baik, yang keempat, nasi lemak ialah makanan kegemaran saya, makankan kegemaran saya. Sudah tentulah jawapannya makanan kegemaran saya. Jadi awak pun tulis semula, ya. Nasi lemak ialah makanan, jangan salah ya, kegemaran saya. Okey, kemudian kain merah saya ikatkan pada penari pinggang ngajat. Jadi jawapannya ialah ikatkan, ya, perbuatan mengikat sesuatu. Okey. Kain merah saya ikatkan pada pinggang penari ngajat. Ya, kalau ikat ni maksudnya tali yang sudah pun diikat dipanggil ikat, ataupun nama tali yang diikat tu ikatan. Contohnya dalam kalau awak dah tahap 2 awak akan belajar ikatan buku sila, ya. Okey. Dan akhir sekali, boleh masakkan saya kuih penyaram? Penggunaan imbuhan akhiran yang betul ialah boleh masakkan. Maksudnya tolong buatkan saya, ya, kuih penyaram. Kalau masakan ni maksudnya makanan yang telah pun dimasak. Contohnya, okey, masakan kita hari ini ialah masakan tradisional ataupun masakan barat, ya. Okey. Jadi awak tulis semula. Pastikan tanda baca jangan lupa, ya. Dalam ayat. Okey, boleh masakkan saya kuih penyaram, tanda soal, penutup kata, 2 koma, Kemudian tanya jagu nama orang, ya, kepada ibunya. Titik. Okey. Itulah dia. Okey. Latihan kita untuk minggu ini, dan jangan lupa juga untuk jawab soalan kuis, ya, melalui link yang cikgu sertakan dalam WhatsApp. Okey, itu saja.